Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Fakri Biazmadi dari SK Telaga Papan akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Ikan Emas. Pak Seman seorang nelayan. Dia selalu pergi memancing ikan di laut. Kehidupan Pak Seman sangat susah. Jika sehari Pak Seman tidak ke laut, keluarganya pasti akan kelaparan. Pada suatu hari, Pak Seman pergi memancing. Seperti biasa, nasibnya agak malang. Sudah hampir 3 jam dia menunggu, tetapi tiada seekor ikan pun yang berjaya dipancingnya. Di fikirannya, dia teringat anak-anaknya yang sedang kelaparan. Oleh itu, dia terus juga menunggu. Manalah tahu kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki, pasti tidak akan ke mana. Namun, setelah menunggu sekian lama, dia berasa kecewa. Dia pun berkemas-kemas untuk pulang. Tiba-tiba pancingnya bergerak-gerak seperti dimakan ikan. Cepat, cepat! Pak Seman menariknya. Rupa-rupanya seekor ikan emas terkena pancing itu. Pak Seman sangat gembira. Dia pun menangkap ikan emas itu. Ketika Pak Seman hendak memasukkan ikan emas itu ke dalam bakul, tiba-tiba ikan emas itu merayu agar ia dilepaskan oleh Pak Seman. Pak Seman terperanjat kerana ikan itu boleh berkata-kata. Pak Seman memberitahu dia tidak dapat melepaskannya kerana anak-anak rumah akan kelaparan. Sekali lagi ikan emas itu merayu. Ikan emas itu berjanji akan setelah mendengar kata-kata ikan emas itu, Pak Seman pun melepaskannya. Pak Seman meminta sedulang makanan untuk keluarganya. Ikan emas menunaikan permintaan Pak Seman. Pak Seman pulang dengan gembiranya. Dia membawa sedulang makanan yang lazat. Selepas makan dia menceritakan kisah ikan emas itu kepada isterinya. Memandangkan rumah mereka hampir roboh, isterinya meminta agar rumah mereka ditukarkan kepada rumah batu yang besar. Keesokan hari, Pak Seman meminta sebuah rumah kepada ikan emas itu. Ikan emas bersedia untuk menunaikan hajat Pak Seman. Alangkah gembiranya Pak Seman mendapat sebuah rumah batu yang besar dan cantik. Setiap hari anda saja permintaan Pak Seman, ikan emas tetap menolong Pak Seman. Pada suatu hari, timbul perasaan tamak dalam diri Pak Seman dan isterinya. Seperti kata pepatah, beri bentis hendak perhang. Mereka bercadang untuk menangkap ikan emas itu dan membelanya. Pak Seman memanggil ikan emas itu lalu menangkapnya. Dia membawa ikan emas itu pulang ke rumah. Ikan emas itu rayu agar dilepaskan. Kata ikan emas itu, dia akan mati apabila berada di darat. Ikan emas itu merayu lagi agar dilepaskan. Dia memberitahu Pak Seman jika dia mati segala kemewahan yang dimati oleh Pak Seman akan lenyap.
Pak Seman tidak mempedulikan rayuan ikan emas itu. Dia terus memegang ikan emas itu kuat-kuat sambil berjalan pulang. Ikan emas tidak dapat melepaskan diri. Tidak lama kemudian, ikan emas itu pun mati. Dalam sekelip mata, semua harta benda yang dimiliki oleh Pak Seman tiba-tiba hilang. Hanya yang tinggal rumahnya, buruknya dahulu. Isteri dan anak-anaknya menangis tidak terhenti-henti. Pak Seman kesal dengan perbuatannya. Akibatnya, dia kehilangan segala-galanya. Wahai kawan-kawan, janganlah kita bersikap kerana sikap tamak akan merugikan diri sendiri. Kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang ada dan jauhkanlah sikap mementingkan diri sendiri. Akhir kata, terimalah serangkap pantun menjerat rusa di tanah rata. Jerat diikat menuju dahan, berkongsi rasa amalan kita, mendapat berkat dipuji Tuhan. Sekian, terima kasih.